Awak? Hello, ya awak lah yang tengah tengok video ni. Mesti pernah pegang CD kan? Tak pun makro channel. Alah, paling tidak pun pernah lalu kat roundabout. Pernah tak terfikir macam mana luas roundabout ni dikira? Baik, kita semua tahu yang bentuk roundabout ialah bentuk bulat. Jadi macam mana kita nak kira luas bulatan? Itulah tajuk video kumpulan kami, iaitu luas bulatan. Tapi sebelum tu, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baik, video kali ini bukan sahaja untuk mengira luas bulatan, tapi turut berkait dengan sejarah luas bulatan dan pengiraan Archimedes menganggar luas bulatan. Jadi jangan ke mana-mana dan terus menonton video kami, okey? Semua yang tengah tengok video ni sekarang, pada tangan saya ada penutup bekas yang berbentuk bulat dan berdiameter 11 cm. Jadi, berapa luas permukaan bulatan penutup bekas ni? Baik, saya yakin semua yang menonton video ni pasti betul menjawab soalan ini menggunakan formula pi dijadi cos 2. Tetapi, jika sekarang kita kembali ke zaman Mesir Purba, kita akan gunakan formula A sama dengan dalam kurungan D tolak D per 9 cos 2. D itu ialah diameter. Balik kepada soalan tadi, kita akan dapat luas permukaan sebanyak 55.60. Tapi mana datang formula tu? Okay, baik. Untuk pengetahuan semua, ahli sejarah telah mengkaji satu artifak zaman Mesir Purba yang wujud sejak 1650, yang mana ditulis oleh Ahmed, iaitu Papyrus Ring. Papyrus ni ialah merupakan kalau pada zaman sekarang lebih dikenali sebagai buku teks latitubi matematik. Baik, apa yang lagi menarik ialah dalam Papyrus Ring ni mempunyai 80 masalah, yang mana daripada 41 hingga 60, soalan yang ke-60 merupakan soalan yang berkaitan dengan geometri. Tapi video kali ni kita lebih memfokuskan kepada soalan yang ke-50, iaitu berkaitan dengan luas bulatan. Tapi sebelum tu, sedikit pencerahan kepada semua yang menonton. Jawapan dalam Papyrus Ring ni ialah dalam bentuk ayat, bukan dalam bentuk aljabar. Jadi, kita terus pada soalan yang ke-50. Soalannya ialah, diberi tanah lapang bulat berdiameter 9 unit. Apakah luasnya? Jadi jawapan Ahmed terdiri daripada 3 ayat. Ayat pertama ialah buang 1/9 nilai diameter, iaitu sama makna dengan 9 tolak 1/9 darab 9. Maka kita akan dapat baki sebanyak 8. Ayat kedua ialah darabkan 8 dengan 8 menjadi 64, iaitu sama makna dengan 8 cos 2. Ayat ketiga ialah kesimpulannya. Maka luas tanah lapang adalah 64 unit. Jadi daripada situ kita boleh membina satu formula yang umum, iaitu mula-mula kita tahu yang 64 sama dengan 8 cos 2, dan 8 cos 2 kita boleh tukar jadi 9 tolak 1/9 darab dengan 9 dalam kurungan cos 2. Seterusnya kita gantikan diameter dengan huruf D. Maka kita akan dapat formula tersebut dalam bentuk umum, iaitu dalam kurungan D tolak 1/9 darab D tutup kurungan cos 2. Jadi itulah sejarah luas bulatan sebelum formula yang kita guna sekarang ni. Tapi selepas zaman Mesir Purba, terdapat seorang lagi tokoh matematik yang berjaya menganggar luas bulatan. Dan apa yang lagi menarik ni lah, tokoh ni mati disebabkan kita sambung dengan penemuan beliau, okey? Sebagaimana yang kita ketahui, Archimedes mempunyai banyak sumbangan kepada dunia masa kini. Salah satu sumbangan yang amat besar dan amat popular yang telah diperkenalkan oleh beliau ialah The Measurement of a Circle ataupun ukuran bulatan. Salah satu hasil buah fikiran beliau ialah penganggaran nilai pi. So, mari kita lihat bagaimanakah ukuran bulatan membantu dalam penganggaran nilai pi. Ini adalah konsep yang perlu difahami bagi mengetahui bagaimanakah bulatan membantu dalam penganggaran nilai pi. Kita boleh menganggar nilai pi dengan menggunakan segi empat sama. Kita wujudkan satu segi empat sama besar berada di luar bulatan dan satu lagi segi empat sama kecil berada di dalam bulatan. Kemudian kita pecahkan ia kepada satu segi empat sama yang besar, bulatan, dan satu segi empat sama yang kecil. Dan apa kita akan lakukan selepas ini adalah kita akan hitung luas bagi setiap bentuk ini. Kita mulakan dengan bulatan. Katakan jejari bersamaan dengan 1, maka luas bulatan ini bersamaan dengan pi. Kemudian kita hitung pula apakah luas bagi segi empat sama yang besar.
memandangkan jejari bersamaan dengan 1, maka panjang sisi bersamaan dengan 2. Maka luas bagi segi 4 sama ini bersamaan dengan 4. Kita hitung pula apakah luas bagi segi 4 sama yang kecil. Dengan menggunakan teorem Pythagoras, kita dapati panjang sisi bagi segi 4 sama yang kecil ini bersamaan dengan punca kuasa 2. Maka luas bagi segi 4 sama yang kecil ini bersamaan dengan 2. Maka ini adalah hasil perhitungan luas bagi setiap bentuk. Maka hasil anggaran nilai pi adalah lebih besar ataupun sama dengan 2 dan lebih kecil ataupun sama dengan 4. Itu adalah anggaran nilai pi dengan menggunakan segi 4 sama yang mempunyai n sisi, yaitu n bersamaan dengan 4. Kita boleh juga menganggar nilai pi dengan menggunakan pentagon, yaitu n bersama dengan 5 ataupun heksagon, ataupun seterusnya. Kawasan lorekan merah adalah semakin kecil apabila n meningkat. Ini adalah kaedah kepupusan yang diperkenalkan Archimedes bagi menganggar nilai pi. Mari kita lihat pula apakah nilai anggaran pi bagi poligon 96 sisi. Berdasarkan bulatan ini, kita dapati kawasan lorekan merah adalah sangat kecil. Ini adalah perhitungan nilai anggaran pi bagi poligon 96 sisi, yaitu pi adalah lebih besar atau sama dengan 223/7 dan pi adalah lebih kecil ataupun sama dengan 22/7. Nilai pi yang bersamaan dengan 22/7 ini dipanggil atau diistilahkan sebagai pi Archimedean yang adik-adik gunakan di sekolah sekarang. Begitulah caranya bagaimanakah anggaran nilai pi digunakan dengan bantuan bulatan. Macam mana? Korang mesti dah faham kan macam mana Archimedes menganggar luas bulatan. Tapi percaya atau tidak, Archimedes mati disebabkan terlalu obses dengan bulatan dia. Sejarah mencatatkan bahawa sebelum beliau dibunuh, Archimedes pernah pesan kepada semua orang untuk ukir semua pencapaian dia pada batu nisan selepas mati. Betapa obsesnya dia kan? Archimedes dibunuh oleh tentera Rom sewaktu sedang memikirkan masalah geometri dengan melukis pada pasir di pantai. Pada waktu itu dia berkata kepada tentera itu, "Jangan kacau bulatan saja." Lepas tu Archimedes terus kena bunuh. Jadi dari cerita Archimedes boleh menggambarkan bahawa betapa pentingnya penemuan formula luas bulatan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita lihat apa itu aplikasi luas bulatan itu. Seterusnya kita akan bincangkan apakah kegunaan luas bulatan ini dalam kehidupan seharian kita. Bila kita fikirkan sangatlah banyak penggunaannya, terutamanya dalam bidang perindustrian. Jadi kita ambil contoh situasi seperti ini. Billy seorang pekerja di sebuah syarikat yang mengusahakan tomato. Jadi Billy mempunyai majikan yang sangatlah garang. Jadi apa saja yang majikannya kehendaki, Billy kenalah patuhi. Suatu hari majikannya memanggil Billy. Billy, tahun ini kita akan jual tomato ini dalam bentuk makanan tin yang berbentuk silinder. Jadi saya nak kamu fikirkan cara macam mana kita boleh meminimumkan penggunaan tin untuk sebagai bekas tomato kita tu, agar kos pembelian tin ni kita dapat kurangkan. Jadi sekiranya anda ialah Billy, apakah yang anda lakukan untuk selesaikan masalah ni? Jom kita selesaikan sama-sama. Kita tahu bahawa tin tersebut berbentuk silinder. Maka untuk meminimumkan tin, kita perlu meminimumkan luas permukaan silinder. Untuk mendapatkan luas permukaan silinder, kita akan buka terlebih dahulu silinder ini dan kita akan dapat gambar raja seperti ini. Kita ada dua bulatan dan juga satu segi 4. Di sinilah ilmu mengira luas bulatan anda diaplikasikan. Kita akan dapat pi r kuasa 2, pi r kuasa 2. Dan juga luas bagi segi 4 ini adalah h. Kita akan darab dengan sisi pada bahagian ini, yaitu bersamaan dengan ukur lilit bulatan, yaitu 2 pi r. Maka luas permukaan silinder kita dapat
yang kita simbolkan sebagai E, kita akan dapat 2 luas bulatan, yaitu 2 pi r kuasa 2, kita akan tambah dengan 1 segi 4, 2 pi r h. Kita telah dapat luas permukaan silinder seperti persamaan satu ni. Dan juga katakan majikan Billy nakkan satu tin mempunyai 400 cm padu tomato. Okey, jadi kita tahu bahawa isi padu bagi satu silinder adalah pi jejari kuasa 2 H. Okey, daripada persamaan 3 ni kita boleh selesaikan bagi H. Maka kita akan dapat H bersamaan dengan 400 per pi r kuasa 2. Dan masukkan nilai H ke dalam E. Okey, kita akan dapat bahawa E bersamaan dengan 2 pi r kuasa 2 tambah 800 r. Jadi untuk meminimumkan luas permukaan silinder yang kita simbolkan dengan E, kita akan bezakan E terhadap R dan juga samakan dengan kosong. Apabila dibezakan, kita akan dapat 4 pi r tolak 800 per r kuasa 2. Samakan dengan kosong, maka kita akan dapat persamaan bagi R, yaitu punca kuasa 3 800 per 4 pi. Nilai R bersamaan dengan 3.99 cm. Nilai H kita boleh dapati daripada persamaan H yang kita telah selesaikan tadi. Maka kita hanya masukkan nilai R dalam H, kita akan dapat 7.99. Maka luas permukaan silinder yang minimum adalah berjumlah 300.34 cm persegi. Maka Billy boleh memberitahu majikannya bahawa sebanyak 300.34 cm persegi tin yang diperlukan untuk membentuk silinder sebagai bekas bagi 400 cm padu tomato. Jadi kita telah lihat betapa pentingnya ilmu mengira luas bulatan ini dalam kehidupan seharian kita, kerana ia dapat memudahkan kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi itu saja untuk topik luas bulatan. Sekian, terima kasih.